Bagi sini. Oke, ambil itu speaker besar tu. Mana forward pada dia orang semua ke belum? Betul lah, pula tak betul. Aduh. Aduh, hai.
Masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya kat rumah. Biasa ada gangguan-gangguan anak kecil ramai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berjumpa kembali sama-sama. Kita mula semula pengajian kita. Kitab Kifayatul Muhtadin yang dah hampir rasa setahun lebih ya kita tinggal. Rasanya dekat setahun lebih ya kita tinggal. Ya insya-Allah lah. Ya kita cuba juga ya kita mengulang juga ilmu kita walaupun secara maya macam ni. Yang penting kita dapat terus menuntut ilmu. Jadi tak lepaslah kita daripada menuntut ilmu. Baik. Jadi saya pun tak panjangkan cerita lah ya. Jadi kita mula dengan pelajaran kita yang dulu yang kita tinggal sejak setahun yang lalu ya. Jadi tuan-tuan insya-Allah boleh buka kitab mana yang ada kitab. Kalau kitab Jawi muka surat 41. Ada kitab? Siapa yang ada kitab muka surat 41. Yang kitab Rumi saya pun tak tahulah ya. Jadi yang kitab Rumi mungkin ada yang pakai kitab Rumi boleh bagi tahu jemaah-jemaah kalau ada muka surat berapa kitab Rumi ni. Baik. Jadi di dalam kitab ni kita dah menyatakanlah banyak perkara. Itu daripada mula awal kitab ni kita menyatakan tentang akidah. Akidah. Saya ulang-ulang lagi mungkin ada yang dah lupa dah tentang kita dah di mana nak mula daripada mana sekarang. Jadi kitab Kifayatul Muhtadin ni kita dah baca sebelum ni, iaitu bahagian Usuluddin, bahagian Tauhid secara ringkas. Jadi dalam kitab Tauhid ni diterangkan juga akidah secara ringkas. Kerana akidah ni sangat penting untuk membina keimanan kita. Kemudian untuk memperkuatkan Islam kita itu dengan keimanan kita. Jadi dalam kitab ni awal-awal sebelum dibahas perkara-perkara yang lain, maka diterangkan tentang akidah dulu. Supaya kita tahu tentang kepentingan akidah ni. Dan hal-hal yang wajib kita belajari di dalam ilmu akidah ni. Ini tak lepas lah. Tak kira lah siapa dia. Mula daripada orang dewasa ke ataupun masih muda remaja ke bahkan budak-budak yang sudah balik wajib dia tahu dah ilmu ni. Itu sebab tiga ilmu ni digelar dia dengan ilmu fardu ain. Bermaksud fardu ain iaitulah wajib yang tertentu. Maksudnya wajib yang tertentu pada tiap-tiap individu. Jadi ilmu ni ada dua. Satu ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni macam mana? Banyaklah. Kalau kita nak cerita satu persatu ilmu fardu kifayah ni, mulalah daripada ilmu agama pun ada yang fardu kifayah, ataupun yang ilmu yang sebangsa dunia pun ada yang fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kifayah ni daripada makna kecukupan. Kecukupan. Maknanya kecukupan dilakukan oleh satu orang, maka terlepaslah yang lain. Dia ada kifayah di dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga ada juga kifayah di dalam satu qaryah. Satu qaryah, satu kampung. Ada juga
kifayah di dalam satu negeri. Jadi itulah lebih kurang perincian tentang fardu kifayah. Maknanya cukup dilakukan satu orang, maka yang lain pun terlepas daripada dosanya. Di antaranya seperti paling simple ni, contoh macam jawab salam lah. Jawab salam, kalau kita duduk dalam ramai-ramai ni, tiba-tiba ada orang bagi salam kat kita, maka bagi kita yang menjawab ni, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau kita duduk dalam 7-8 orang, tiba-tiba ada orang bagi salam dekat kita, maka menjawab salam tadi itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kenalah ada salah seorang daripada ramai-ramai kita ni untuk menjawab salam salam tersebut. Maka ada salah seorang menjawab salam tersebut, maka terlepaslah hukum-hukum yang lain. Maka tidak dikenakan sebarang tuntutan ataupun tidak berdosa yang lain-lain ni. Tapi kalau masing-masing tidak menjawab, diam semua, maka berdosalah semua. Bukan seorang saja, semua. Semua pun ikut berdosa. Jadi itulah fardu kifayah. Kemudian yang kita pentingkan, yang terlebih kita kena pentingkan adalah ilmu fardu ain. Fardu ain, apa makna ain? Ain ini tertentu pada tiap-tiap individu. Tertentu kepada tiap-tiap per orang, tiap-tiap seseorang, tak boleh main tumpang-tumpang. Jadi fardu ain. Jadi selagi kita tak tuntut dia, kita tak melepasi benda-benda fardu ain, selagi itulah kita berdosa. Kecuali kita dalam tahap dalam tahap belajar contohnya, maka dimaafkanlah. Yang tak boleh macam mana? Yang tak bolehnya dah kita tak belajar. Kita tak tuntut pula, kita tak belajar. Kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak tuntut pula. Ni. Jadi berdosalah fardu ain, ni apa? Berdosa. Maka sehingga digelar orang ini fasik. Bermakna fasik, kekal di dalam dosa. Ni bahaya ni. Kekal di dalam dosa. Dosa tu bukan sehari dua hari. Kemudian jadi hilang. Dosa tu berjalan terus sampai bila? Sampailah kita sampailah kita mengetahui, sampailah kita belajar. Jadi pentinglah. Jadi itu meliputi ilmu akidah. Jadi dalam kitab Kifayatul Muhtadi, tak kiralah yang belum belajar ke, dia boleh belajar. Yang dah belajar ni pun nak kena ulang-ulang juga. Kerana kadang-kadang kita dah belajar, tapi kita lupa. Jadi bukan setakat belajar saja, tetapi dia nak kena kekalkan fahaman apa yang dia telah belajar. Jadi kalau dia dah belajar tapi lupa, maka tak memadailah, tak cukup lah. Jadi saya rasa anda rasa pun dah banyak lupa setahun kita tinggalkan pengajian kita ni. Jadi mana yang dah belajar ni pun harap diulang-ulang lagi lah. Dibaca-baca lagi mana-mana muka surat yang depan. Jadi dalam kitab Kifayatul Muhtadi ni dibahas secara ringkas kita tentang akidah, tentang tauhid. Tentang tauhid. Jadi di sini banyaklah dicerita tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul dan apa yang patut kita tahu tentang Rasul. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita mesti kena tahu. Sebagai seorang Islam, yang tak dapat tidak kita mesti tahu. Kemudian dalam kitab ni juga diterangkan banyak perkara-perkara yang menyebabkan kufur. Banyak sangat. Yang kadang-kadang kita pun tak tahu perkara ni boleh menyebabkan kufur secara etikad ataupun secara percakapan, bercakap macam ni, ataupun secara main-main tetapi boleh menyebabkan kufur, ataupun secara perbuatan. Kerana menyebabkan kufur ni dengan 3 cara, iaitu melalui itikad, keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Tak kira lah
keyakinan kita dengan dengan apa dengan Allah Taala ke. Baik, kemudian ada dengan perkataan ni nak kena hati-hati juga, supaya kita tahu apa yang kita cakap. Jangan kita cakap-cakap padahal percakapan kita, perkataan kita telah membawa kita kepada pintu kekufuran. Jadi dia nak kena tahu, mesti nak kena tahu. Kemudian ada dengan apa tadi itu, keyakinan, percakapan, perbuatan. Perbuatan ni pun banyak juga. Baik, jadi itulah yang sudah kita terangkan tentang akidah secara ijmal lah dalam kitab Kifayatul Muhtadin. Akan tetapi kitab ini lebih khusus menceritakan tentang hukum fiqh, hukum syariat, hukum yang kita nak pakai setiap hari untuk kita untuk kita ikuti syariat-syariat ataupun undang-undang di dalam ajaran agama Islam. Jadi itu mana syariat ataupun kita panggil dengan fiqh. Fiqh tu diambil daripada kata faham. Faham. Sebab apa? Sebab kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka kita kena faham, dengan agama. Sebagaimana Nabi kata, man yurid bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Tuhan nak dia jadi orang yang baik, Tuhan nak kumpulkan dia dengan orang yang baik-baik, Tuhan nak membalas dia dengan balasan yang baik, maka salah satu jalannya iaitu Allah Ta'ala fahamkan dia dalam agama. Kerana faham dalam agama ni adalah kunci untuk nak mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita tak faham dalam agama, macam mana kita nak dapat kunci tersebut? Kunci untuk nak masuk di dalam kebaikan. Jadi penting faham dalam agama. Faham di sini, faham setakat mana? Maka kata ulama, cukup. Kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah, cukup faham ilmu fardu ain, cukup. Maknanya kalau kita tak belajar ilmu fardu kifayah ini pun tak salah, tak masalah. Boleh dah kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dia tak ada ilmu fardu ain ni, dia tak tahu tiga ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf, maka tak ada jalan dia untuk nak menghampirkan diri kepada Allah. Kerana jalan nak menghampirkan tadi itu, itulah ilmu tadi itu, kunci dia. Baik. Jadi kalau bagi tuan-tuan mana yang dah belajar akidah ni, nak mendalami akidah betul-betul, jadi saya nasihatkan tu kena belajar betul-betul kita akidah yang menerangkan tentang betul-betul bahagian akidah betul. Sebab apa? Sebab kitab ni cukup, tetapi agak ringkas. Mungkin kadang-kadang bila ringkas ni, kita ada perkara-perkara yang kita tak berapa detail, tak berapa menghalusi. Jadi kalau kita nak menghalusi betul-betul, nak lebih detail pembahasan tentang akidah, tu kena mengajilah kitab tauhid, seperti kitab Risalah Tauhid, kitab Hidayah Mutafakirin, Zahratul Murid, Faridatul Faraid. Baik. Jadi kita dah baca juga, dah masuk dah dalam bahagian fiqh dia. Sebelum ni, dia cerita tentang kepentingan sembahyang lah. Sembahyang. Gitulah dia ceritakan tentang kepentingan di dalam mendidik keluarga kita, anak-anak kita, di dalam hukum sembahyang. Hukum-hukum sembahyang. Sebab apa? Sebab keluarga kita kena jaga. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Peliharalah keluarga kamu dan diri kamu daripada api neraka. Kena jaga diri kita, kena jaga keluarga kita daripada api neraka. Macam mana jalan untuk nak jaga keluarga kita daripada api neraka? Jadi ajarkan dia ilmu, supaya kita boleh selamat daripada api neraka. Itulah ilmu fardu ain.
kemudian kita mengamalkan dengan ilmu yang dah kita belajar ni. Itu jalan supaya kita nak selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Jadi itulah caranya. Kalau kita tak boleh nak mengajar, kita ajaklah dia pergi belajar. Jadi alhamdulillah lah walaupun ada belajar cara macam ni, sebenarnya cara belajar yang baik itu tetaplah kita kena berhadapan kan. Mungkin lebih ada roh lah, lebih beradab. Tetapi walau bagaimanapun macam ni pun kira bolehlah secara darurah. Secara darurah ni kira memadailah. Baik. Jadi kita dah bahas tentang hukum-hukum kepentingan sembahyang. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada sembahyang, mestilah terlebih dahulu kita nak tahu tentang benda yang berkait dengan sembahyang. Sesuatu yang berkait dengan sembahyang. Apakah yang berkait dengan sembahyang? Maka termasuklah kita nak mengenal air, nak mengenal cara wuduk yang betul, taharah yang betul. Kerana apa? Miftahus solat at-taharah, at-tuhur. Kunci sembahyang ni ialah taharah. Jadi kalau kita taharah kita tak betul, sayanglah, sangat rugilah. Orang yang bertahun-tahun sembahyang tapi taharahnya itu tak betul. Ataupun kita rasa ikut-ikut dia sebelum ni. Rupanya bila kita dah belajar, banyak lagi lah perkara kita tak tahu. Jadi penting baik, saya pun tak panjangkan lah mukadimah ni. Mukadimah ni hanyalah untuk mengingatkan balik apa yang dah kita lalu sebelum ni. Jadi saya langsung kepada bahagian kitab yang kita sambung sebelum ni. Jadi tuan-tuan mana yang ada kitab Jawi boleh buka muka surat 41. 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris daripada atas. Yang ada tulis faslun. Faslun. Apa makna faslun ni? Kita pun tak tahu apa benda faslun. Ni biasa dalam kitab-kitab lama ni banyaklah faslun ni. Ni dalam kitab-kitab lama ni memang adalah kita akan jumpa faslun, babun, bab, apa lagi, kitabun, macam-macam. Cuma mungkin boleh kita kata sikit faslun ni adalah fasal lah. Kalau bahasa kita fasal. Fasal. Tujuannya diletak fasal ni apa? Untuk nak memisahkan di antara satu bahagian dengan satu bahagian. Supaya tak bercampur, tak bercampur aduk. Tak tahu mana hujung, mana pangkal. Maka dibuat satu fasal. Di atas dia bab. Dalam fasal ni dia ada bab. Babul wuduk, fasal wuduk. Dia ada babul, ataupun lebih tinggi itu ada kitab. Kitab ni. Jadi dalam satu kitab ni ada berapa kitab pula yang benar. Kemudian dalam satu kitab ni pula, ada berapa bab pula. Fasal ni lebih kecil lah daripada bab-bab dia. Jadi itulah tujuan fasal, untuk nak memisahkan satu bahagian kepada bahagian yang lain. Contoh sebelum ni kita bincang tentang bahagian wajib menyuruh keluarga, mengajar keluarga untuk tentang solat. Ataupun sebelum ni kita ada belajar tentang kitab solat. Kitab solat. Kemudian dalam kitab solat ni banyaklah kandungan-kandungan dia. Berkait dengan pasal taharah, berkait dengan fasal wudu, fasal tayamum. Jadi itu mana fasal.
Ini satu fasal, ya, dalam kitab ini disebut, ini satu fasal pada menyatakan segala fardu wudu. Ya, apa makna fardu? Nah, jadi bila kata fardu ni, maknanya lain daripada sunat. Fardu tu maknanya wajib. Wajib. Jadi bila kata fardu tu wajib. Ya, kadang-kadang kita sebut sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kemudian ada ulama mensamakan, apa beza pula fardu dengan rukun? Adakah dia tu sama? Nampak macam sama ya. Fardu dengan rukun, ada ulama sama aja. Ya, rukun dengan fardu ataupun wajib dengan fardu. Maka ada ulama mensamakan, dan ada juga ulama dia membeza-bezakan di antara wajib dan fardu. Jadi dalam fasal ni nak menyatakan segala fardu wudu, hukum-hukum ataupun kewajipan wudu. Jadi pentinglah kita nak tahu wudu ni, kerana wudu ni adalah wasilah, wasilah untuk menghilangkan hadas asghar, hadas kecil. Itu dikata wasilatul syariah, wasilah yang secara syarak, secara bukan syarak, selain syarak, tidak nampak apa-apa, tak ada kesan apa-apa, tapi di sini wasilah syarak, wasilah agama untuk menghilangkan hadas kecil. Inilah cara dia, mina a'dha', daripada anggota-anggota, supaya apa? Supaya sah kita di dalam sembahyang. Jadi benda yang berkait dengan sembahyang, asalnya kita wajib sembahyang. Bila kita wajib sembahyang, wajiblah kita tahu hukum-hukum sembahyang lah. Asalnya kita tidaklah wajib berwudu, oleh kerana wudu ni adalah benda yang berkait dengan sembahyang. Maka tiba-tiba wajib pula kita belajar hukum wudu ni. Ni orang panggil wajib ni wajib wasilah nama dia. Wajib wasilah, sebelum nak sampai kepada wajib yang hakiki. Wajib yang sebenar. Wajib yang sebenar ni adalah sembahyang. Wajib wudu ni adalah wajib wasilah. Kata orang wajib tangga. Tangga nak sampai kepada yang hakiki tadi tu, wajib yang sebenar tadi. Jadi kena tahu jugalah bila wajib wasilah ni dia berkait, kena tahu juga hukum-hukum dia macam mana. Setengah daripada syarat sembahyang itu, jadi wuduk ni adalah setengah daripada syarat sembahyang. Syarat sembahyang ni banyak. Syarat sembahyang lain, syarat lain, rukun lain. Syarat adalah sesuatu yang terhenti di atasnya, dengan ada di ibadat, ataupun setengah perkara yang terhenti di atas syarat, baru ada masyrut, barulah ada perbuatan ibadat tu. Maknanya kalau kita tak memenuhi syarat-syarat dia, tak boleh kita nak buat ibadat. Kalau kita buat ibadat tu pun tak guna, tak sah. Jadi kena tahu syarat. Bahkan ulama kata syarat ni lebih penting lagi daripada rukun. Sebab apa? Kalau kita tak memenuhi syarat, di awal-awal lah kita tak boleh nak masuk dalam ibadat. Beza kalau rukun. Rukun ni kita boleh masuk dalam ibadat tu. Akan tetapi kita batal di tengah-tengah, bila kita tidak memenuhi rukun-rukunnya. Jadi kita batal di tengah-tengah. Kita tidak daripada awal, kita tidak tertegah daripada awal. Tetapi syarat ini, kalau kita tertinggal syarat, kita ni tertegah daripada awal. Daripada awal lah kita tak boleh masuk dalam ibadat. Jadi nampak di sini, penting sangatlah syarat ni. Kalau dilihat daripada zahirnya, penting sangatlah syarat ni daripada rukun. Kalau rukun tu diri ibadat tu. Seperti contoh anggota-anggotanya, kepalanya. Dalam badan ni ada kepala dia, ada nyawa dia. Tu rukun. Syarat ni benda yang berkait. Contoh benda yang nak jadikan, contoh antara asbab nak wujudnya manusia ni mesti ada apa? Mesti ada contoh
Ya, contoh bersama suami dan isteri, ya bersuami isteri, ya, suami dan isteri, kemudian ya bersama, itu syaratnya. Ya, barulah ada wujudnya anak. Jadi kalau tak ada syarat-syarat tu tak akanlah wujud seorang anak. Ah, jadi itulah umpamanya syarat, ya. Jadi syarat sembahyang ni banyak sekali. Di antaranya adalah wuduk lah, ya. Ya, jadi sebagaimana ya disebut dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila solati, ya, hei mereka-mereka yang beriman. Iman dulu dia kata. Sebab maknanya sebab ya iman ni ya bagi jalan untuk sahnya ibadat. Itu sebab kita ni pun disoalkan, diceritakan tentang tauhid. Ya ayyuhallazina amanu, mereka-mereka yang beriman, iza kuntum ila solati, apabila kamu nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kamu, ya, dan dua siku, ya, ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Basuhlah wajah kamu, ya, kedua tangan sampailah kedua siku, ya, kemudian sapulah kepala kamu, ya, dan basuhlah kaki sampailah kepada kuku lali. Ya, surah Maidah. Jadi dalam surah Maidah ni diterangkanlah tentang, ya, kalau kita nak sembahyang, terang dah, mesti nak kena basuh wajah, ya, basuh wajah, basuh tangan. Inilah namanya wuduk. Ya, wuduk ni sebuah istilah lah, ya, sebuah istilah nama, ya, bagi basuh tangan, ya, basuh siku, basuh muka, basuh tangan, ya, basuh lap kepala. Jadi satu istilah bagi perbuatan tersebut, ya, itu wuduk. Ya, satu nama, ya. Yang penting adalah perbuatan. Maka sebab itu apabila kita kata wuduk, ya, kita sebut wuduk, kita buat lain daripada perbuatan-perbuatan yang sudah ditetapkan, maka tidak dikatakan wuduk. Sebab yang namanya hakikat wuduk mestilah macam tu. Ya, mestilah waghsilu wujuhakum wa aydiyakum, semua tu. Jadi kalau kita buat sesuatu yang tak memenuhi ciri-cirinya, tak panggil wuduk. Ya, ataupun kita buat sesuatu yang tak mencukupi syarat rukunnya, tak dipanggil wuduk. Cuma kita kata, mana wuduk, kan? Kata mana wuduk, wuduk, ya, kalau kita sebut sikit, wuduk ni, ya, kalau dengan waw, wuduk, wuduk, ya, ini diambil daripada wada'atu, ya, bermakna an-nazafah, pembersihan, pembersihan. Kalau kita ada juga, ya, dibaca dengan wadu, baik atas, wadu. Kalau wadu ni nama bagi air untuk diambil, untuk diwuduk. Tu kalau apa namanya, dibaca dengan baik atas, wadu. Baik. Jadi itulah wuduk. Tapi yang kita hendaki di sini wuduk secara syarak. Ya, wuduk secara syarak. Tadi kalau wuduk secara bahasa, ya, yang kita nak sini adalah wuduk secara syarak. Apa makna wuduk secara syarak? Yang dihendaki dalam agama Islam kita ni. Apa dia? Ya, kalau disebut dalam bahasa Arabnya, huwa istimalul ma' fil a'da'i maksusah. Itulah menggunakan air, ya, di dalam anggota-anggota yang tertentu. Jadi bukan sebarang-sebarang anggota yang kita boleh, ya, bukan semua anggota yang boleh kita guna. Ada anggota-anggota yang telah ditentu. Jadi kalau orang buat lain daripada anggota yang telah dimaksus tu, yang telah ditentu, maka tak sah lah. Ini tak sah. Jadi baik. Kemudian wuduk ni secara zahir, ya, an-nazafatul lil a'dha' lah. Ya, secara zahir, ya, dia membersihkan, ya, hadas kecil kita, ya, supaya, ya, kita boleh, ya, meneruskan, ya, boleh buat ibadat kepada Allah.
Kerana orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, yang nak beribadat kepada Allah kena bersih. Itu secara zahir ya, secara maknawi pun kita tahulah. Maknanya kalau kita ni kotor, banyak maksiat, jadi kita ni pun tak boleh nak dekat diri kepada Allah. Ya, secara zahir pun, ya, kalau kita tak ada wuduk, kita tak boleh nak masuk dalam ibadat tersebut. Ya, secara zahirnya, tak boleh kita nak masuk dalam ibadat tu pun tak boleh. Bayangkan. Ya, walaupun adalah ibadat-ibadat yang tak berhajat kepada wuduk, ada ya, seperti sa'i, ya, tak wuduk pun tak apa. Ya, kita bahas tentang ya, sebahagian ibadat. Ini mesti nak kena wuduk. Ini salah satu ya, kata orang ya, maksud dia ataupun mesej dia lah kata orang ya. Jadi nak mendekatkan diri, nak cari redha Allah, kena bersih. Jadi tak bersih ni, maka tak boleh nak dekat diri kepada Allah, tak boleh nak dapat redha Allah. Maka sebab itu kita kena bersih. Kemudian hadas ni dia bersifat amrun iktibari. Benda amrun iktibari hanya difikir dengan akal je. Ya, tengok secara zahir tak nampak pun kotor. Ya, hanya sebab kita tadi tersentuh perempuan ya, ajnabi. Tak nampak pun apa jadi kotor ke. Ya, kita terkentut tadi, kita dah wuduk, kita terkentut, tak nampak pun ya, ada kotor ke ya, yang melekat di badan kita ke, tak ada pun. Maka sebab itu ya, wuduk di sini hadas yang kita nak hilangkan di sini bersifat amrun iktibari. Apa benda amrun iktibari? Iktibar akal je. Ya, ataupun iktibar hukum. Tuhan suruh kita ya, macam tu, macam itulah. Amrun ta'abudi, tak ada kita nak petikai sebab apa? Patutnya kontut ya, di bawah. Patutnya basuh di bawah lah kan. Kalau ikut syarat akal, kenapa kena basuh muka pula? Muka tak kotor pun. Ya, kenapa kena basuh kepala pula? Kena basuh tangan pula. Ini dipanggil amrun ta'abudi. Ya, perkara ya, perintah ibadat. Ya, amrun ta'abudi, perintah ibadat. Tuhan perintah macam tu, kita pun tak ada cakap apalah. Kita buat je apa yang dia suruh. Cuma kalau dikaji ya, dikaji ya, oleh ulama, sebagai ulama-ulama, apalagi ulama-ulama tasawuf, banyaklah sebab ya, kita basuh muka ya, sebab muka ni tempat berhimpun ya, di antara anggota-anggota yang boleh timbul maksiat. Satu tadi wuduk secara zahir ya, untuk membersihkanlah anggota-anggota kita. Ya, secara batinnya ya, untuk menghilangkan kegelapan dosa kita. Min zulmatil zunub. Ya, untuk menghilangkan kegelapan dosa-dosa kita. Jadi dosa ni kena dihilangkan juga. Ya, dosa-dosa maknawi kita. Dosa di sini adalah, maksud dengan dosa di sini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar berhajat kepada taubat. Nak kena taubat. Taubat sungguh-sungguh, taubat nasuhah. Taubat ni ada syarat-syarat dia pula ya, taubat ya. Kena tahu pula syarat-syarat rukun-rukun taubat. Jadi ya, antara ya, faedah wuduk ni adalah menghapuskan dosa kita. Ya, jadi dia boleh menghapuskanlah dosa-dosa kecil ya, yang kita banyak buat setiap hari. Mana? Mata, telinga, ya, mulut, kepala ingat ya, ingat yang tak elok lah dan sebagainya. Maka sebab itulah hikmah kita ni ya, kita basuh muka ya. Ini dikata ya oleh ya, ulama-ulama tasawuf ya, seperti Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya dia ada Bidayatul Hidayah. Sebab itulah kita basuh muka, sebab muka ni kawasan ya, kawasan-kawasan yang banyak buat maksiat. Mata kan, cium ya, kadang-kadang kita pergi cium benda yang ya, benda yang haram ya, bau-bau wanita contohnya. Mulut ya, telinga, kepala ya, tempat kita ingat, kita
memikirkan sesuatu yang tak patut kita fikir, lalai, leka dalam kepala kita. Itu sebab inilah faedah tangan. Biasa tangan ni tempat kita berbuat sesuatu. Kaki tempat kita berjalan, berjalan ke sana kemari. Macam-macam lah kita pergi tempat-tempat. Ada yang tempat tak elok, macam-macam. Jadi itulah di antaranya hikmah wuduk. Kalau orang tanya kenapa wuduk ni hanya sini saja, jadi itulah panjanglah dia punya ni dia punya apa namanya hikmah-hikmah dia. Baik. Syarat sembahyang. Jadi setengah daripada syarat sembahyang itu. Dan jikalau sembahyang itu sembahyang mayat, walaupun sembahyang jenazah tetap kena ada wuduk. Walaupun kita sembahyang jenazah, tetap kena ada wuduk. Walaupun ada kaul lah, ni kita cakap kat sini je adalah kaul kata jenazah ni tak wuduk. Sebab perbuatan sembahyang tu sedikit sangat. Ialah sembahyang jenazah ni dia tak ada rukuk, tak ada sujud, hanya menggunakan takbir saja. Jadi ada setengah sebahagian ulama-ulama di dalam kaul-kaul yang dhaif ini yang mengatakan wuduk ini sembahyang jenazah ini tidak perlu wuduk, tetapi ini kaul yang sangat lemah, sangat dhaif, jadi tak perlu kita pakailah. Yang muktamad tetap kata jenazah ni kena ada wuduk, kena berwuduk, kena wuduk sempurna macam biasa. Syarat nak sembahyang mayat ni mestilah dia dah bersuci, sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan, maka tak sah kita sembahyang kan. Sudah dimandikan, semua dibasuh, dibersihkan. Tu belum kapan tak apa. Walaupun belum kapan, bolehlah kita sembahyangkan. Sebab syarat dia mesti suci dulu. Itu sembahyang mayat. Baik. Atau sujud tilawah. Tilawah ini sama ada kita baca surah sajadah ke, atau kalau kita baca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat tilawah yang hukumnya kita sunat untuk sujud tilawah. Jadi kita pun sujudlah tilawah. Atau kita jadi makmum, jadi imam ke pada subuh Jumaat, itu kena wuduk lah. Kita sembahyang pun kena wuduk. Jadi sujud tilawah ni pun kena ada wuduk. Atau orang baca, kita duduk sebelah je, dengar dia baca ayat tilawah, kita pun bila dengar, kita pun ikut sujud, kita pun sujud lah. Sujud ni samalah hukumnya macam sujud dalam sembahyang. Jadi wajib berwuduk, wajib ada takbir, kemudian kita sujud satu kali dan bagi salam. Dan syarat-syarat dia samalah, kena tutup aurat, menghadap kiblat. Jangan pula macam orang main bola ni, orang menang sukan ni, dia skor 1 gol, dekat padang tu je dia sujud, tak tahu ada wuduk tak ada, dah lah tak menghadap kiblat, pakai seluar pendek pula tu. Dalam apa, dekat atas ring dia sujud. Ini bukan sujud, sujud syar'i lah. Yang jelas ini bukan sujud syar'i. Tapi kalau bukan sujud syar'i, itu apa perbuatannya, tu nak kena dipertanyakan tu kan. Sebab apa tak boleh kita sebarang sujud. Kalau sujud dengan makhluk, saya sepakat ulama kata kufur lah. Kalau dia saja-saja sujud, dia kata ini adalah perbuatan sujud, maka berdosa. Haram lagi berdosa. Jadi jangan kita sujud lah. Tak payah sujud kan. Benda ni tak perlu sujud pun. Nak sujud nanti dah ada wuduk, dah menghadap kiblat, baru kita sujud. Tanda kesyukuran kita kan. Jadi itu maknanya sujud syukur. Ataupun sujud tilawah, sujud syukur, sekalipun kena ada wuduk.
Jadi syarat sembahyang tu apa? Mengambil wuduk dalam kurung tu, ya sulam tadi tu. Mengambil wuduk. Apa mana mengambil wuduk? Iaitu suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas yang kecil. Jadi wuduk ni tujuannya untuk menghilangkan hadas tadi tu. Ya, untuk menghilangkan hadas. Hadas kecil. Ya, supaya kerana hadas kecil ni yang jadi penghalang untuk boleh sembahyang. Hadas kecil ni. Ya, jadi hadas kecil ni adalah penghalang untuk sembahyang. Jadi kita nak angkat dia. Ya, kita nak angkat dia. Itu sebab dia kata raf'al hadasil asghar, mengangkat. Ataupun ya, dia nak angkat. Ataupun nak hilangkan hadas kecil ke, bolehlah, tak ada masalah, dua-dua sama je. Dia nak itu wuduk. Kalau dia kata wuduk pun itu juga. Ya, tujuannya untuk nak mengangkat hadas. Ya, untuk nak membolehkan sembahyang ataupun istibahatis solat ataupun wuduk. Tapi wuduk ni, ya, wuduk ni dia sebenarnya tidak mengangkat hadas ya. Dia hanya untuk membolehkan sembahyang. Itu sebab orang yang ada hadas dia tak boleh niat wuduk. Dia tak boleh niat mengangkat hadas. Ya, dia boleh niat wuduk. Jadi wuduk ni merangkumi semualah. Masuklah, ya, boleh untuk menghilangkan hadas. Ya, masuklah boleh sembahyang. Ya. Sebab apa syarat? Ya, dia ada syarat. Ya, syarat wuduk ni mestilah lagi akan datang. Ya. Mestilah ada syarat-syarat dia. Wuduk ni mestilah apa namanya dengan air mutlak. Dia tak boleh air lain. Dia mesti dengan air mutlak. Jadi maka sebab itulah menjadi syarat pula. Ya, wa yushtaratu an ya'rifah annahu ma'ul mutlak. Ya, dia kena tahu pula bahawasanya air yang diguna tu adalah air mutlak. Kan? Air mutlak. Kerana apa? Di dalam syarat sembahyang dia mestilah wuduk. Dan wuduk itu dia mesti menggunakan air mutlak. Maka menjadi satu syarat lain pula. Dia mesti mengetahui air mutlak tu macam mana. Ya, dia kena mengetahui pula air mutlak. Bukan setakat sebut je, air mutlak ni. Kan ditanya air kopi pun, air mutlak ni. Kan? Ditanya air parit, air mutlak juga. Dia kena tahulah apa namanya air mutlak tadi. InsyaAllah lagi akan datang kita bahas dalam kitab. Jadi dia kena tahu. Walaupun setakat zon, ni air mutlak ni. Tapi dia kena tahu dulu, mutlak tu apa nama dia. Mutlak daripada kait yang lazim. Dan tu yang pertama ya, syarat ya, dia nak mengambil wuduk tu. Dan yang kedua, syarat dia pula tidak ada penghalang lah, tidak ada hail. Ini dipanggil ya, ataupun wa al-mani, ya, ataupun satir ala a'dha'il wudu. Anggota-anggota dia tu tak ada apa namanya, tak ada penghalang, cat ke tu. Jadi kalau kita ya ada penghalang, maka apa yang kita buat taklah dinamakan wuduk. Ya, tidaklah dikatakan wuduk, kerana dalam wuduk tu ada syarat-syarat dia pula. Yang ketiga, mestilah jariyu alal ma', mestilah mengalirkan air, ya. Jariyu ma' ala udwil maksudi, atas anggota-anggota yang nak dibasuh, mestilah mengalir, tak boleh dia main tempel-tempel ni, tahu tempel lah. Dia tekap-tekap je, tak boleh. Mestilah air yang mengalir. Ya. Yang keempat, dia mesti ada wujudin munafi. Tak ada benda-benda yang munafi. Seperti haid, nifas. Ini benda-benda yang munafi bagi wuduk lah. Kalau ada benda tu, kita wuduk pun tak guna. Maka sebab itu, dia mesti tak ada penghalang-penghalang tu. Ya. Dan yang kelima, ada musarfi lil wudu, tidak ada yang memalingkan daripada wudu.
Ya, tak ada yang memaling. Contoh kita dalam wuduk tu tak ada yang memaling. Ya, akan cita-cita kita nak wuduk. Ya, kan kita cita-cita, oh, ya, saja nak bersedap-sedap, nak bersejuk-sejuk ya. Ya, cuaca panas, kita pun niat, oh, nak bersejuk-sejuk saja. Tak boleh. Ya, ada sesuatu yang memaling sambil kita wuduk, wah, niatlah mandi sekali lah. Ya, tapi kalau kita dalam mandi, kita kasarkan kita sebagai wuduk, ya, apa yang kita basuh tu tak ada masalah. Kan? Maka ada ulama dia kata, kalau kita kasarkan bersejuk-sejuk serta kita wuduk, itu tak ada masalah. Ya, wuduk serta kita berkosok untuk bersejuk-sejuk dengan wuduk tadi itu, itu tak ada masalah. Yang penting jangan lari daripada tujuan. Ya, tujuan kita adalah untuk berwuduk. Walaupun sambil ada tu kita nak hilangkan kotor-kotor kan, kita nak sambil kita wuduk basuh tangan ni, ada cat, kita nak hilangkan kotor-kotor tu, itu tak ada masalah. Yang penting ada tujuan untuk berwuduk. Kemudian yang ke-6, ni yang paling penting ni, ma'rifatul kaifiyatil wudu. Dia kena tahu, dia tahu tentang kaifiyat wudu. Ya, dia kena tahu kaifiyat wudu. Apa dia? Dia kena tahu mana rukun, dia mana sunat, dia nak kena tahu. Macam saya sebut, kalau orang yang bermusuh Islam tak apa. Kita ni yang dalam masjid Islam ni nak kena tahu. Dia kena tahu rukun tu tentang mana. Banyak ya orang ya, kadang-kadang dia ingat basuh telinga ni, oh, ya wajib juga. Jadi dia tak tahu letak mana. Kan? Basuh kepala kan, basuh semua. Dia ingat wajib. Kan? Ataupun dia tak tahulah yang basuh kepala ni hukumnya wajib ke, hukumnya sunat ke, dia tak tahu. Basuh lebih sini ke, nak telinga ni, oh ni kira sunat ke, dia tak tahu, ni wajib. Wajib ya ni. Basuh dagu kat sini ke, oh ni wajib ke, ya, sunat ke, dia tak tahu. Sebab dia tak tahu batasan wuduk muka ni daripada mana ke mana tu, dia tak tahu. Ni ada masalah ni. Ya, orang yang beribadat macam ni ada masalah ni. Jadi kesianlah ya. Ya, kesian je. Kita patut kesian diri kita ya. Ya, kalau kita ni masih tak betul lagi, kesian juga kat keluarga-keluarga kita ni ya. Kadang tak orang lain pun ya, keluarga kita ni masih ya, kita kalau boleh satu keluarga lah nak masuk syurga kan. Jangan kita je. Jadi kita kena betulkan mereka ni juga. Jadi itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, dia mesti izalatul khubsi wa najasah lah. Dia mesti hilangkan najis-najis. Ya, cemah-cemah, kotoran-kotoran ni. Ya. Kemudian ya, syaratnya lagi mestilah tahqiq. Ya, tahqiq ya, tentang wajibnya wuduk tadi tu. Kalau dia syak, adakah dia hadas, ya, ataupun ya dia belum wuduk, dia pun wuduk lah, tiba-tiba ternyata dia orang yang hadas. Macam saya ni kan, saya ni ada wuduk ke tak ada wuduk, dah batal ke tak batal lagi, dia pun berwuduk lah, berwuduk, dah wuduk, tiba-tiba ternyata dia ni berhadas. Ya, berhadas. Rupanya tadi aku memang berhadas, nasib baik aku wuduk lah. Dalam sembahyang baru diingat kan. Dalam sembahyang baru diingat, oh nasib baik, oh betul lah aku batal tadi kan. Aku pergi sana, pergi sini, batal. Nasib baik sebelum aku sembahyang aku wuduk. Maka tak sah. Ya, tidak sah. Ni banyak berlaku ni. Ya, sebab apa? Sebab ya, dia nak isyakkan, aku ni kontut ke tak kontut, wuduk lah. Kan? Kalau memang dia tak batal, ni malah selamat. Sebab apa? Wuduk yang tadi tu dia boleh pakai. Pakai pun sebenarnya wuduk yang tadi, bukan wuduk yang kita angkat. Perlu kita ketahui ya, wuduk yang kita angkat masa kita syak ni tak terpakai langsung.
Jadi wuduk yang kita ambil masa kita syak, ya, ini tak terpakai langsung. Ya, sebab apa? Sebab syarat kita nak wuduk, kita mestilah tahqiq. Ya, at-tahaqqaqul mutawaddi' al-muwajibi lil wudu. Dia mesti tahqiq. Ya, ya, si mutawaddi', si orang yang wuduk ni tentang dia kena wuduk. Jadi kalau dia tak ada wuduk, dia wuduk. Jadi kalau, batal ke tak batal? Wuduk je lah. Biasa macam tu lah kita, ya. Wuduk je lah. Tiba-tiba dalam sembahyang baru ingat, oh betul lah aku dah batal tadi. Itu sebab confirmkanlah. Kalau kita tak ada apa, kita anggap kita wuduk. Al-aslu baqa'u makana ala makana kan dalam kaedah fikih. Itu sebab anak lah, memanglah kadang-kadang datang lupa kan. Anak ni pelik lah sikit kan. Anak ni kalau ragu-ragu ni nak juga ambil wuduk, pergilah buang air dulu, kencing ke apa ke, dah tentu yakin dah kita batal kan. Yakin kita batal ataupun ya, bawa kentut ke, yakin kita batal, kita wuduk, yakin dah. Ya, yang bahaya ni syak ni. Ya, pasti tak pasti, yakin tak yakin, batal ke tak batal. Tiba-tiba dia ambil wuduk juga. Jadi tak ada guna lah, tak ada faedah wuduk yang kita ambil tu. Ya, ini saya rasa banyak berlaku lah. Ini banyak berlaku. Ya, yang ke-11, yang ke-berapa tadi? Yang ke-berapa tadi? Syarat wuduk mestilah masuk waktu bagi orang yang salsalbul, yang mustahadah, dia kena masuk waktu. Ya, dah masuk waktu sembahyang baru boleh ambil. Kemudian satu wuduk pula untuk hanya satu fardu saja. Dia tak boleh mengambil di luar waktu fardu, di luar waktu sembahyang. Ini kena diperhatikan. Kerana bagi orang yang berumur ni, dia kencing tak tos kan. Kencing tak tos ataupun dia mustahadah, istihadah. Dia kena ambil wuduk bila waktu dah masuk. Dia tak boleh macam orang biasa lah, orang normal ni. Ya, orang normal sembahyang zuhur jam 1:30. Nak ambil wuduk jam 1 boleh lah. Jadi ini bagi orang yang orang yang daimul hadas. Baik. Dan adalah segala rukun wuduk itu 6 perkara. Pertama, niat. Niat. Niat apa? Niat bersuci bagi sembahyang. Ya, sebab kita nak bersuci bagi sembahyang atau umpama niat itulah. Ya, dan mana niat pada syarak, apa mana niat pada syarak? Itu mengqasadkan sesuatu hal keadaan qasad itu berserta dengan diperbuat sesuatu itu. Jadi itu mesti niat macam tu. Qasdu syai'in muqtadan bi fi'lihi, ya. Ulama kata qasad sesuatu bersertaan dengan perbuatan melakukan ibadat tu. Goyang pula. Qasad. Ya, mesti ada al-qasdu. Jadi kalau tak ada qasdu, tak ada niat apa semua, main masuk wuduk, ya, tak salah wuduk. Ataupun dia qasad tapi tak menyertai, pun tak salah. Ya, sebab syarat daripada kita, ya, mazhab kita Imam Syafi'i mestilah berserta. Ya, mestilah bersertaan dengan perbuatan, kecuali ada perkara-perkara yang susah lah. Ya, yang tak boleh nak disertakan. Ya, jadi itu niat. Yashtaratu fi wudu'i an-niyat. Ya, sebab apa? Sebab wuduk ni adalah ibadah maksusatun. Ya, ibadah ni ada ibadah yang maksus. Ya, ada ibadah yang tak maksus. Ya, ataupun ibadah yang makhdoh. Ibadah semata-mata. Ada yang benda yang bercampur ibadat dengan adat. Kan? Contoh benda yang bercampur dengan ibadat dan adat banyaklah.
makan, kita tak niat pun tak batal makan kita, kan? Dan boleh kita jadikan ibadat, kalau kita niat, dah dapat tenaga, kita, ataupun contoh kita buang najis, kemudian kita istinja, dengan cara syar'i lah, ibadat, itu ibadat. Ini kita basuh yang betul, kan? Tak ada istilah main lap-lap tisu je. Itu ibadat. Tapi ibadat di sini tidak perlu niat. Tapi ibadat wuduk ni adalah ia dipanggil dengan ibadatul mahdoh, ibadah murni. Sebab apa? Tentulah orang wuduk ni dia tak ada lain lah. Dia tak ada berkait dengan perkara-perkara duniawi. Yang namanya wuduk tu pastilah nak mendekat diri kepada Allah. Kalau kita istinja, mungkin kita semata-mata nak membersih je. Tetapi kalau wuduk ni pastilah dia dah tentu bahawa tujuannya tu ibadat. Maka sebab itu bila ibadat dia mestilah nak berhajat kepada niat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Penyelesaian amal dengan niat. Dan sebenarnya bagi tiap-tiap seorang itu dengan niatnya. Kemudian Imam Syafi'i dia tambah sikit, innama a'malu binniyat, innama sahhatul a'mal lubinniyat. Sebenarnya sahnya sebuah amal ditambah sahhatul a'mal. Sahnya amal itu dengan niat. Maka sebab itu niat ni menjadi syarat bagi sahnya ibadat kita tadi. Niat ni tadi. Innama sahhatul a'mal lubinniyat. Beza Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia tak syarat niat. Itu sebab dia ubah sikit. Innama kamalul a'mal lubinniyat. Hanya kesempurnaan amal itu dengan niat. Jadi kalau tak niat, kurang sempurna lah. Kalau niat, sempurna. Tapi kalau tak niat pun tak apa-apa. Ini cara mazhab Abu Hanifah. Tapi cara Imam Syafi'i kita, dia ada pandangan dia. Innama sihhatul a'mal lubinniyat. Kemudian mesti pula muqtarinan, mesti bersertaan, tak boleh terkebelakang ataupun terkedepan. Niat dulu baru buat dulu baru niat, tak boleh. Ini cara ya. Baik. Jadi niat, apa makna niat? Qasad, niat. Kalau secara lughah qasad saja ya. Tapi pada syarak, kalau niat secara ni qasad saja. Yang penting qasad. Tetapi secara syarak iaitu qasadkan sesuatu hal keadaan qasad itu berserta dengan diperbuatkan sesuatu itu. Nak sertakan sekali. Mestilah serta. Jadi kalau tak ada serta tu tak sah lah. Jadi ada hal-hal lah yang kita boleh membelakang seperti niat niat puasa, kita boleh niat dulu. Sebab apa? Susah. Untuk kita nak betul-betul fajar je, kita niat. Takut dah termasuk fajar, baru kita niat, dah tak sah puasa kita. Maka kita niat dulu. Kerana ada keuzuran tadi tu. Bila tak ada uzur, dia kena berserta. Qasad sesuatu hal keadaan, qasad itu berserta dengan diperbuat itu. Maka niat wuduk itu misalan, iaitu bahawa mutawaddi itu menghendaki dengan membasuh anggota wuduk itu bersuci bagi sembahyang daripada awal membasuh anggota wuduk hinggalah selesainya. Jadi wuduk tu itulah. Jadi wuduk tu contohnya dia kata misalnya iaitu orang yang wuduk ni lah
bahawa mutawadi'un ni siapa dia? Situ mutawadi' bukan muntawadi' ya. Mutawadi' tu ada nun ya. Kita tuan-tuan, mim nun ta waw dot hamzah kan. Tak ada nun dia ya. Dia langsung mim ta waw mutawadi'. Ya, tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an. Bawa mutawaddi'un wa zakar mutawaddu'un tu tasrif dia lah. Apa makna isim fa'il? Orang yang berwuduk. Ya, orang yang berwuduk. Iaitu siapa dia? Iaitu bahawa mutawaddi' itu menghendaki. Dia nak. Mana qasad tu mana kita nak lah. Kalau kita tak nak, mana kita tak qasad kan. Jadi kita nak tu mana kita qasad lah tu. Menghendaki dengan membasuh anggota wuduk itu. Bersuci bagi sembahyang. Tujuan dia tak ada lain. Tujuan dia kerana nak bersuci untuk sembahyang. Sebab perlunya niat. Antara sebab niat ini adalah untuk tamyizul ibadah lil adat, untuk membezakan ibadat dan adat. Jadi kita niat. Ya, sama ada kita niat istibahatus solat, lagi akan datang. Niatan tawaf ke, mashul mushafi ke, nawaitul ada'il wuduk ke, ya, nawaitul ada'il fardi wuduk ke, banyaklah. Ya, kemudian wuduk ni ya, sama ada kita niat wuduk lah. Kalau dia niat saja aku mengangkat hadas je tak cukup ya. Saja aku mengangkat hadas. Sebab hadas ni ada dua, ada besar ada kecil. Saja aku mengangkat hadas. Ya, jadi tidak cukup. Ataupun saja aku saja aku mengangkat hadas. Maksudnya saja aku memperbolehkan istibahah. Tak boleh. Ya, saja aku membolehkan buat macam-macam, tak boleh. Dia mesti dengan tujuan yang jelas lah, niat yang jelas. Istibahatus solat ke, tawaf ke, nashul mushafi ke, ya, menyentuh mushaf ke. Sebab sentuh mushaf ni kena ada wuduk. Tapi jangan benda yang tak ada kena ada wuduk, dia niat wuduk. Contoh, saja aku berwuduk kerana nak masuk masjid. Saja aku berwuduk kerana nak masuk masjid. Maka tak sah wuduk dia. Sebab apa? Sebab nak masuk masjid ni tak perlu wuduk. Tak perlu wuduk pun boleh masuk masjid. Kan? Jadi dia niat nawaitul wudu'ah, ya, lidukhulil masjid, kerana nak masuk masjid, tak sah. Jadi wuduk ni mestilah saja, sama ada kita niat wuduk saja. Kerana memang kita keinginan wuduk, ya, daimul wuduk, sentiasa berwuduk. Ya, ataupun kita niat wuduk nak sentuh mushaf ke, sebab sentuh mushaf kena ada wuduk. Nak sembahyang ke, sembahyang sunat ke, tawaf ke, boleh. Jadi jangan dia tak ada, ya, dia niat wuduk ni untuk membolehkan buat satu benda yang tak kena ada, ya, tak payah ada wuduk. Ya, tak boleh lah. Ya, contoh, ya, baca Quran. Saja aku berwuduk kerana ya, dikiraatil Quran, kerana untuk boleh bacakan Quran. Tak sah. Jadi kalau dia kata nak sentuh mushaf, tapi kalau dia niat wuduk saja nak membolehkan sentuh Quran, tak sah. Sebab apa? Baca Quran tak perlu ada wuduk. Tak perlu ada wuduk pun boleh baca. Kan? Ataupun banyaklah. Ya, wajulusu fil masjid, nak duduk kat masjid. Ya, nak iktikaf kat masjid, saja aku berwuduk kerana nak iktikaf kat masjid, tak boleh. Dia tak memadai, tak memadai. Sebab apa? Kerana semua benda tu boleh, ya, boleh dibuat dengan tanpa ada wuduk. Ya, begitulah. Saja aku berwuduk kerana nak bersujud-sujud, tak boleh. Ya, nak membersihkan. Tapi kalau dia niat saja aku berwuduk serta nak bersujud, dalam hati ada niat bersujud-sujud, maka tak apa-apa. Ya, kerana ada tujuan, ya, ada tujuan asal dia.
Jadi asal dia tu tak lari lah. Baik. Jadi itulah ya, apa namanya, ini antara syarat-syaratnya ya. Mungkin lagi akan datang ya, kita rasa cukuplah setakat ni ya. Ini pun dah terlebih dah ni ya. Ya. Awal-awal dah ni ya. Jadi cukup sampai sini. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita rasa cukuplah setakat ni ya. Ini pun dah terlebih dah ni ya. Kita akan ya, awal-awal dah ni ya. Jadi kita akan sambung dan adalah makna niat bagi segala amal berhajat kepada itu ya, jadi ya, berhenti di situ ya, dan adalah makna niat bagi segala berhajat Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dan waktu yang sama insyaAllah. Terima kasih. Tak apa dengar Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita sambung minggu depan di masa dan hari yang sama insyaAllah. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i amin. Allah maj'alna wa ulana dzurriyyatina inni wa khairi wa la taj'alna min ba'di syarri. Wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta maaf lah ya. Ada kekurangan. Sama-sama. Ya, besok lah kat rumah ni kadang anak Abai kan. Jadi semua ni kan. Ya, faham. Sama-sama. Minta maaf juga Ustaz. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum.